Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Oke, hello, semua udah masuk ke? Oke, dah, semua udah masuk ke? Masih ada rakan-rakan lain yang belum masuk? Oke, semua udah makan ke? Sudah ya? Dah, cikgu harap semua sudah makan. Belum lagi? Kenapa tak makan lagi? Dah jam 11 ni. Oke, baik. Oke, cikgu boleh mula kelas ya? Nampaknya masih ada rakan-rakan yang belum masuk. Oke. Okey, sekarang awak nampak apa di kamera telefon awak ataupun di skrin telefon atau laptop awak? Apa yang awak nampak sekarang? Hospital. Boleh cikgu tahu siapa yang menjawab tu? Vishal ya. Okey, Vishal, terima kasih. Yang lain ni tak buka voice ke? Tak buka suara ke? Okey, Vishal. Sebab awak yang bersuara, cikgu nak tanya awak. Apa yang awak faham berkenaan gambar yang cikgu tunjuk ni? Hospital ya. Hospital. Dah betul dah tu hospital. Selalunya dekat hospital orang buat apa? Rawat pesakit betul. Rawat pesakit, okey. Tepat tu betul, jawab awak tepat. Okey. Sebab awak dah jawab dengan tepat, boleh tak awak teka apa pengajaran yang cikgu nak ajar pada hari ini? Barang hospital. Dah dekat dah tu? Betul barang hospital? Dah dekat. Mungkin yang lain boleh membantu Vishal untuk menjawab. Kesihatan. Betul, menjaga kesihatan juga tepat. Di hospital memang ditugaskan untuk kita merawat kesakitan, merawat sebarang kesihatan kita. Rawat pesakit juga betul, rawat pesakit kerana hospital itu dikhaskan untuk merawat pesakit-pesakit yang ada di negara kita. COVID-19 betul, menjaga kesihatan betul, medical check up pun betul. Semua apa yang awak cakap itu, apa yang kalian cakap semua betul. Kerana hospital ini salah satu tempat di mana untuk kita merawat kesihatan kita, untuk menjaga kesihatan kita. Okey, masih ada rakan-rakan yang belum masuk. Okey, tak mengapa. Okey, pada minggu lepas atau pada hari Jumaat yang lalu, siapa ingat cikgu mengajar tentang apa? Siapa-siapa boleh beritahu cikgu? Sungai Ciling. Betul, Sungai Ciling itu berkisarkan tentang apa cikgu menceritakan pada hari Jumaat yang lalu? Persona Malaysia, betul. Persona Malaysia. Mana Persona Malaysia itu berada di bawah satu tema pelancongan, betul? Okey, betul. Okey, jadi hari ini berdasarkan gambar yang cikgu tunjuk ini, juga cikgu nak mengajar tentang pelancongan juga. Tapi bukan pelancongan tentang keindahan alam, tempat-tempat menarik di Malaysia, tetapi pelancongan kesihatan. Awak pernah dengar tak tentang pelancongan kesihatan? Awak pernah tahu tak tentang di Malaysia ni sebenarnya ada pelancongan kesihatan? Tak pernah. Tak pernah dengar. Okey, ada yang pernah dengar. Okey, tak mengapa. Sebenarnya dekat Malaysia ni merupakan salah satu negara tumpuan di mana pelancong-pelancong asing datang sekadar untuk mendapatkan rawatan kesihatan di negara kita.
Malaysia merupakan salah satu negara, boleh dikatakan negara yang terbaik di Asia dan juga terbaik di dunia dalam menawarkan perkhidmatan uh, merawat kesihatan. Boleh? Ya, betul. Pelancong kesihatan. Itu merupakan satu pelancong kesihatan. Contohnya, kita ada kawan di Australia. Dia mengidap sakit jantung contoh. Okay, dia melihat ke seluruh negara-negara serantau, negara-negara maju yang menawarkan rawatan untuk sakit jantung. Tapi dia memilih Malaysia kerana Malaysia memiliki satu tempat yang boleh merawat masalah jantungnya, iaitu di mana? Kalau masalah jantung, siapa tahu? Yang berada di Kuala Lumpur. Boleh beritahu cikgu, siapa tahu? Ya, betul. Ain Christina, IGN, Institut Jantung Negara. Itu salah satu tumpuan oleh pelancong-pelancong asing untuk datang merawat masalah jantung mereka, IGN. IGN merupakan salah satu tempat yang terbaik juga di. Okey. Okey, seterusnya, tadi cikgu dah bagi tahu tentang hari ini kita nak mengajar tentang tema pelancongan kesihatan. Jadi, cikgu nak awak semua buka buku teks, masing-masing ada buku teks kan? Buka buku teks muka surat 112. Ya, betul, 112. Sihat sambing melancong. Dah, semua dah buka? Dah buka ke? Buku teks muka surat 112. Dah, okey. Okey, kalau awak tengok dekat sini, dalam pada buku teks tu, buku surat 112 itu dimemparkan gambar dan juga isi-isi atau poin-poin yang menyatakan Malaysia ini merupakan salah satu tempat pelancongan kesihatan yang terbaik di Asia dan juga di dunia. Okey. Okey. Jadi hari ini cikgu nak mengajar awak semua bagaimana untuk kita menulis sesebuah karangan itu. Pada minggu lepas, cikgu dah ajar menulis karangan berkaitan dengan tema pelancongan juga, iaitu Sungai Ciling yang berkisar tentang keindahan tempat semula jadi di Malaysia, dan juga Sungai Ciling itu merupakan sungai yang tercantik di negeri Selangor. Okay, jadi hari ini cikgu nak mengajar tema pelancongan kesihatan di mana negara Malaysia merupakan negara yang terbaik. Okay, kalau awak boleh tengok dekat di bahagian atas itu dia ada tulis pelancongan kesihatan bermaksud aktiviti individu atau pesakit yang melancong ke negara lain untuk mendapatkan rawatan atau perkhidmatan kesihatan. Antara negara yang terkenal dengan pelancong kesihatan ialah China, Hong Kong, India, New Zealand, Pakistan, Singapura, Korea Selatan, Thailand dan termasuklah juga Malaysia. Okey, bermakna negara-negara yang dinyatakan itu contohnya seperti China, Hong Kong, India, New Zealand itu sebenarnya itu adalah negara-negara yang boleh dikatakan sebagai negara-negara yang maju dan sedang membangun. Jadi Malaysia juga termasuk dalam salah satu negara yang sedang mengusahakan atau sudah memiliki sebuah pusat kesihatan atau yang menjadi tumpuan pelancong-pelancong datang untuk merawat kesihatan di Malaysia. Okey. Okey. Bagaimana untuk kita menulis sebuah karangan yang baik? Okey, dalam karangan ni kita ada tiga komponen yang penting dalam karangan. Boleh bagi tahu cikgu tak apa itu tiga komponen yang penting dalam karangan ini? Saya boleh bagi tahu cikgu. Okey, bentar. Penutup.
Betul, penutup atau pengairan ataupun kesimpulan. Tapi lebih dikenali sebagai penutup kerana kita untuk menutup sebuah karangan itu. Okey, awak tahu tak bagaimana cara untuk kita menulis sebuah karangan itu dengan lebih senang, dengan lebih mudah dan dengan lebih menarik? Siapa tahu? Mungkin Vishal beritahu ataupun yang lain mungkin boleh membantu Vishal juga. Okey, betul, penanda wacana itu salah satu untuk kita membina atau membuat ayat-ayat yang gramatis dan juga sebagai sambungan ayat di situ. Okey. Okey, hari ini cikgu boleh teruskan pada tugasan ya. Okey. Okey, berdasarkan tema pelancongan ini, cikgu nak awak bina satu perenggan pendahuluan. Okey, perenggan pendahuluan. Okey, cikgu akan tunjuk bagaimana untuk membina perenggan pendahuluan dengan senang. Okey, hari ini cikgu nak mengajar satu teknik. Cikgu nak kongsikan satu teknik menggunakan perkataan atau akronim atau lebih dikenali sebagai model sila fokus ini. Okey, model sila fokus ini. Cikgu terus kepada satu. Ini merupakan akronim sila. Okey, untuk kita membina pendahuluan yang mudah dan juga yang menarik, awak boleh menggunakan akronim sila ini. Ini salah satu panduan yang cikgu boleh berikan untuk membina satu pendahuluan yang baik. Okey, untuk S itu. S itu merupakan singkatan atau akronim kepada skop umum tajuk. Okey, skop umum tajuk Kalau awak tengok di sini, okey, untuk bahagian atas ini kita boleh jadikan sebagai orang kata penerang kepada isi karangan yang akan kita lakukan itu. Maknanya tajuk kepada karangan yang akan kita huraikan. Okey, kita kembali kepada sila. Okey, skop umum tajuk. Skop umum tajuk ini apa? Skop umum tajuk ini merupakan skop umum yang menceritakan berkaitan dengan tajuk. Okey, tajuk itu akan akan menerangkan kita tentang apa yang bakal kita ceritakan di dalam isi-isi kita. Okey, ini sebagai contoh, cikgu dah buat contoh dekat sini. Untuk mengambil skop umum tajuk itu, contohnya cikgu buat, pada era globalisasi ini, negara Malaysia semakin maju dan terus menempa nama dalam sektor pelancongan kesihatan. Kenapa cikgu cakap Malaysia menempa nama dalam sektor pelancongan kesihatan? Sebab dekat tajuk ini sudah terang lagi bersuluh, sudah dinyatakan pelancongan kesihatan ini negara Malaysia ini merupakan salah satu negara yang menawarkan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti di dunia. Jadi kita boleh ambil tajuk umum itu sebagai S untuk kita mulakan pendahuluan kita. Seterusnya yang kedua, I. I itu adalah isi tajuk. Apa yang kita boleh simpulkan dalam isi tajuk yang kita baca tadi? Okey, di sini cikgu buat contoh. Contohnya inputnya sangat bagus terhadap pembangunan ekonomi negara. Kerana bila pelancong asing datang ke Malaysia, tidak kiralah melancong dalam bidang kesihatan, melancong untuk melawat tempat-tempat menarik, melancong untuk pendidikan sekalipun, mana apabila negara luar, warga negara luar datang melancong di negara kita, sekaligus akan memberikan impak kepada ekonomi negara, penumbuhan kepada pembangunan ekonomi negara. Okay, itu adalah isi tajuk. Menegara laporan tajuk, iaitu L, laporan tentang tajuk. Okay, contohnya negara Malaysia kini mampu untuk bersaing secara sihat dan kedudukannya setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Kenapa cikgu cakap negara Malaysia sudah setaraf dan juga sudah berada menjadi negara maju dalam bidang pelancongan kesihatan ini? Kerana dalam tajuk ini sudah dinyatakan antara negara yang terkenal dengan pelancong kesihatan adalah China, Hong Kong dan semua termasuk juga Malaysia. Okey, kenapa cikgu cakap sudah terkenal? Kerana cuba lihat contohnya seperti negara China, Hong Kong, itu merupakan sebuah negara besar ataupun negara maju. Jadi cikgu ambil itu sebagai isi laporan daripada tajuk ini, menjadikan ayat untuk laporan tentang tajuk. Ada juga A. ambil ayat tajuk. Maka untuk kita tutup perenggan pendahuluan kita itu, kita boleh ambil kembali ayat tajuk tersebut, iaitu sektor pelancongan kesihatan.
Jadi contohnya cikgu buat kat sini, maka benarlah bahawa sektor pelancongan kesihatan di negara kita semakin mendapat perhatian dari negara luar. Itu merupakan ini contoh awak boleh guna untuk membina pendahuluan perenggan menggunakan akronim sila. Okey. Semua faham ke apa yang cikgu cakap? Faham ke? Faham ya? Okey, cikgu nak awak salin. Bukan salin cikgu punya contoh, tapi cikgu nak awak salin ni akronim sila dan juga perkataan asal dan yang lain-lain lagi. Okay, kat situ kita boleh jadikan sebagai isi untuk kita buat perenggan isi kita. Okey, kalau tadi cikgu dah ajar bagaimana untuk kita menggunakan akronim sila untuk membina perenggan pendahuluan. Okey, ini cikgu nak ajar bagaimana pula untuk kita menggunakan akronim yang lain, iaitu akronim forecast. Okey, untuk akronim forecast ni kita boleh gunakan sebagai panduan, sebagai panduan, bukan semestinya awak mesti ikut apa yang cikgu ajar ini, sebab banyak lagi model-model yang lain, tapi cikgu memilih model sila forecast ini untuk mengajar pada hari ini. Okey, untuk akronim forecast ini adalah untuk kita membina perenggan isi. Okey, apa itu F, O, C dan juga CAS? Okey, F itu adalah fakta. Selalunya fakta ini merupakan ayat ataupun isi penting yang boleh kita tulis di fakta ini. Okey, itu isi penting. Manakala olahan. Olahan ini adalah olahan kepada fakta yang telah kita bina tadi ke atas itu. Itu adalah olahan. Bagaimana dengan contoh? Contoh adalah contoh kepada isi ataupun fakta yang telah awak buat pada permulaan perenggan awak. Dan juga case itu adalah kesimpulan kecil ataupun penutup kecil bagi awak membuat penutup ataupun membuat kesimpulan kepada perenggan yang awak buat itu, iaitu kepada perenggan isi yang awak bina. Okey, di sini cikgu dah buat contoh. Okey, ini fakta cikgu. Okey, Malaysia menjadi negara yang semakin berkembang di Asia dalam sektor pelancongan kesihatan dan sekali menjadi antara negara yang terbaik di dunia yang menawarkan rawatan kesihatan. Di mana isi cikgu? Fakta cikgu. Fakta cikgu adalah berada di sini. Berkembang di Asia. Okey, itu adalah fakta cikgu. Okey, apa olahan kepada olahan kepada fakta cikgu? Saban tahun kemasukan pelancong asing untuk mendapat rawatan kesihatan semakin meningkat. Maknanya bila sektor pelancongan kesihatan di Malaysia sudah berkembang di Asia, sudah menempa nama di dunia, maknanya pelancong asing itu akan datang dan rawatan kesihatan itu di Malaysia daripada pelancong asing terus meningkat. Okey, C apa? Contohnya seperti cikgu nyatakan tadi. Contohnya IJN. Kat sini awak nyatakan contoh di mana pelancong asing itu mendapat rawatan kesihatan. Tidak semestinya di IJN. Sebab di negara Malaysia ni banyak tempat-tempat yang boleh dijadikan tempat kesihatan yang baik. Contohnya di Ampang, Universiti Kebangsaan Malaysia, Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia juga salah satu tempat yang menarik. Di Penang, di Kuala Lumpur itu di Ampang, di Melaka juga ada. Di Ampang, Hospital Ampang ataupun ada satu hospital yang, maaf cikgu lupa nama, itu juga salah satu tempat di mana mendapat tumpuan lah daripada negara luar untuk mendapatkan rawatan kesihatan. Ada juga kes. Kes inilah kesimpulan kecil. Kesimpulan kecil, contoh kesimpulan kecil yang cikgu buat di sini, negara kita sudah mula melakar nama di pesada antarabangsa dan banyak faktor pemangkin lain yang menjadikan negara Malaysia sebagai tumpuan pelancong asing. Maknanya untuk kesimpulan kecil ini, cikgu selitkan sekali banyak faktor pemangkin lain. Contoh ini adalah perenggan isi yang pertama. Contoh, ini perenggan isi yang pertama. Okey, untuk perenggan isi yang kedua, cikgu boleh selitkan dan cikgu boleh masukkan faktor pemangkin yang lain. Maknanya apakah faktor-faktor yang lain selain daripada berkembang di Asia, salah satu negara terbaik di dunia, apa faktor lain yang menjadikan Malaysia ini menjadi tempat tumpuan untuk pelancongan dan segi pelancongan kesihatan. Okey, kita boleh tengok dekat buku teks awak. Okey, dekat sini
Kalau awak tengok banyak poin-poin yang telah dinyatakan di sini, tapi bila cikgu tengok poin ini, sebenarnya poin ini tidak lari jauh dan kita boleh jadikannya sebagai huraian di bawah satu di bawah satu isi yang umum ataupun satu fakta yang umum. Okey, satu fakta yang umum. Okey. Cikgu nak tanya awak semua. Kalau kita nak pergi luar negara atau orang nak datang ke Malaysia sendiri, apakah faktor yang menjadi pilihan atau menjadi orang kata timbangan untuk kita datang ke negara sini, untuk kita keluar ke negara luar atau orang nak datang ke sini, apa yang perlu dipertimbangkan sebelum kita datang dekat yang tempat kita nak tuju tu. Boleh siapa bagi tahu cikgu tak? Apa faktor lain? Faktor lain boleh siapa-siapa bagi cikgu. Okey. Kalau ada masalah mikrofon tak apa, awak boleh tulis je dekat chat tu faktor yang lain. Kenapa kita sebelum kita pergi tu kita perlu tengok apa dekat negara tersebut? Dari segi pengangkutan ke, kemudahan ke, keselamatan ke, apa? Mungkin saya boleh beritahu. Duit. Duit itu salah satu, betul, salah satu. Bagus. Selain daripada duit, awak boleh tengok dekat sini. Dekat sini ni ada dah ada kos perubatan, kemudahan. Dia boleh berada di bawah satu bumbung isi yang lain atau satu bumbung fakta yang lain. Kemudahan dan kos, betul. Kebersihan pun betul. Okey. Awak dah cakap kebersihan ni. Okey, selalunya kebersihan ini berada di bawah bumbung apa? Berada di bawah bumbung apa? Kebersihan itu. Maksudnya sebelum kita menguraikan ayat tentang kebersihan, menguraikan tentang kemudahan, apa yang berada di atasnya ataupun isinya? Betul, persekitaran hospital itu juga di bawah kebersihan, kesihatan itu betul juga, persekitaran hospital. Cikgu nak isi ataupun fakta yang boleh kita jadikan sebelum kita kembangkan persekitaran hospital ni, sebelum kita kembangkan kebersihan, sebelum kita kembangkan kemudahan dan kos. Boleh cuba kita tahu tak? Contohlah cikgu bagi contoh. Keselamatan ke, hubungan politik ke, keselesaan ke, apa? Mungkin tak? Apa yang boleh kita jadikan sebelum kita huraikan isi-isi ini, kita perlu ada satu fakta di atasnya. Boleh. Awak cakap tadi semua tu dah betul. Kesihatan hospital tu semua dah betul. Cuma cikgu nak menjadi bumbung ataupun fakta ataupun isi utama sebelum kita menghuraikan kesemua yang awak cakap ini. Siapa tahu? Boleh bagi tahu cikgu tak? Cikgu nak isi tu. Isi umum tu. Okey. Okey, tak mengapa kalau awak tak dapat, cikgu akan bagi tahu. Okey, berdasarkan apa yang cikgu tengok dekat poin-poin yang telah dinyatakan dekat sini, cikgu pecahkan kepada dua. Okey, cikgu pecahkan kepada dua dahulu. Iaitu dekat sini kita boleh jadikan isi utama iaitu tentang keselesaan. Dekat sini keselesaan dan juga keselamatan. Keselesaan dan juga keselamatan. Kenapa cikgu pecahkan kepada keselesaan dan keselamatan? Sebab pada ayat ini tadi, cikgu dah bagi tahu untuk kesimpulan kecil ini banyak faktor pembangkit yang lain. Jadi untuk kita nyatakan faktor pembangkit yang lain itu, sebelum kita huraikan isi-isi yang ini, kita perlu ada isi pokok ataupun isi umum sebelum kita menghuraikan isi-isi kecil ini. Jadi faktor pembangkit yang lain yang cikgu katakan tadi itu adalah kita boleh buat keselesaan dan juga
keselamatan. Okey. Okey, cikgu dah tunjuk secara sepintas lalu keselamatan dan juga kemudahan, keselesaan dan juga keselamatan. Boleh tak awak buat peta minda seperti yang mana cikgu buat tadi, iaitu peta buih. Di bulat tengah itu awak buat isi umum, iaitu keselesaan dan juga keselamatan, dan berdasarkan poin-poin dekat sini, cikgu nak awak pecahkan huraian-huraian itu. Maknanya isi-isi ini kita boleh jadikan sebagai huraian. Contohlah, okay, ini apa yang cikgu dah buat. Untuk keselamatan ini, keselamatan, kenapa negara luar perlu datang kat Malaysia? Sebab kita ada segi keselamatan. Salah satunya keselamatan yang cikgu tidak nyatakan di sini adalah keselamatan hubungan politik. Hubungan politik di Malaysia ini adalah hubungan politik yang agak baik. Tidak seperti negara-negara luar yang ada yang berperang, bermusuh-musuhan kerana politik. Di Malaysia, okey, Nuraudah, Arish ya. Okey, baik. Okey, cikgu akan ajar bagaimana untuk awak buat karangan penutup. Okey, kalau tadi kita dah ada dua, akronim sila, akronim forecast, dan yang terakhir untuk melengkapkan model sila forecast ini, iaitu akronim sini. Okey, akronim sini ini diguna pakai untuk membuat perenggan penutup. Okey, S itu apa? S itu adalah simpul. Awak menyimpulkan secara ringkas terlebih dahulu berkaitan dengan tajuk yang awak buat, dan impak tindakan. Impak dan tindakan ini impak yang awak dapat daripada tajuk tu. Maksudnya daripada tajuk itu awak bercakap atau menguraikan tentang apa, dan apa tindakan yang awak dapat ataupun tindakan susulan. N ini adalah nasihat. Nasihat yang awak perlu berikan untuk memajukan lagi ke, atau memperkukuhkan lagi, memperkuatkan lagi tentang tajuk awak itu. Dan juga I adalah impian, impian masa hadapan. Apa yang awak nak lihat tentang sesuatu perkara itu untuk masa hadapan awak. Okey, untuk ini cikgu contoh, ini contoh yang cikgu buat. Okey, untuk S adalah simpul. Jelaslah bahawa negara Malaysia sememangnya layak menjadi negara yang hebat dalam sektor pelancongan kesihatan. Itu ayat untuk cikgu simpulkan, ayat permulaan untuk cikgu simpulkan kesimpulan cikgu. Dan impak. Sesungguhnya pihak kerajaan telah membuahkan hasil yang baik dengan begitu baik. Pelaburan dalam bidang pelancongan kesihatan menjanjikan keuntungan kesihatan dan keuntungan kepada negara kita. Okay, ini impak. Impak yang kita dapat bila kita melaburkan wang dalam bidang dalam sektor pelancongan kesihatan ini. Manakala untuk nasihat pula, sekiranya pihak kerajaan terus berusaha memberikan penekanan kepada sektor ini, maka tidak heranlah jika negara kita menjadi negara yang terbaik di dunia. Itu nasihat. Dan impian masa hadapan. Semoga sektor ini semakin berkembang dan dapat meyakinkan lagi pelancong untuk membuat rawatan di negara kita sekaligus menjadi pemacu utama ekonomi negara. Ini adalah contoh perenggan penutup yang cikgu dah buat. Jadi, cikgu nak awak teruskan lagi buat perenggan penutup ini berdasarkan, ini boleh jadikan sebagai panduan. Tapi cikgu nak awak buat mengikut kreativiti awak tersendiri. Mengikut huraian awak, mengikut olahan awak, bagaimana awak nak buat perenggan penutup. Tapi untuk pentingnya perenggan penutup ini, awak perlu ada penanda wacana. Macam cikgu ni, cikgu boleh guna jelaskan bahawa awak boleh guna kesimpulannya, tuntasnya, natijahnya. Banyak lagi penanda wacana yang awak boleh gunakan. Boleh? Okey, sebab tadi tak ada orang nak baca untuk perenggan isi, cikgu tak boleh nak semak kat mana awak fokus awak tu. Tak apa. Ni awak teruskan saja untuk buat perenggan penutup menggunakan akronim sini. Okay. Nanti awak buat ikut apa yang cikgu berikan itu. Nanti awak buat S tu. Okey, S tu apa? Okey, ayat awak. I apa? Ayat awak. N apa ayat, dan juga I tu ayat awak. Supaya senang untuk kita semak nanti. Okey, boleh? Cikgu bagi masa 5 minit boleh untuk awak buat perenggan penutup ini. Cikgu tunjuk contoh lagi sekali. Ini contoh yang cikgu dah buat.
simpul. Impak dan tindakan itu bergantung atas tajuk apa yang kita karang. Selalunya impak ini impak yang dilakukan, apa impak dilakukan dan tindakan untuk kita mengukuhkan impak itu. Jika impak tindakan itu positif, bagaimana awak huraikan positif? Jika impak itu negatif, bagaimana awak huraikan tentang? Boleh ya? Okey, Cikgu Na, awak cuba buat dulu perenggan penutup ini supaya kita lengkapkan karangan pada hari ini. Kalau tak faham boleh tanya, jangan malu. Kalau tak faham boleh tanya. Nanti cikgu nak awak semua hantar tugasan. Sebenarnya tak tugasan tapi sebab cikgu tak boleh nak baca apa yang awak tulis, nanti hantar dalam grup ya. Karangan yang lengkap, hanya 4 perenggan saja cikgu minta. 1 perenggan pendahuluan, 2 perenggan isi dan 1 perenggan penutup. Okey, sekarang ini ambil masa untuk awak buat perenggan penutup terlebih dahulu menggunakan akronim SINI.